Hai, Assalamualaikum Miwah. Waalaikumsalam. Saya sendirilah jawab, senang. Hai, Tete Screen. Yay, Sister First. Waalaikumsalam, Tete Screen. Share. Hadirin Penang. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasihlah Adlan. Okay, terima kasih semua kerana sudi bersama dengan sis. Every time I open live, you be there. I be there for you and you be there for me. Right? Gitu. Okay, hari ni nak bicarakan tentang ialah PRN lah, tentang parti lah, tentang politik lah, apa lagi kan. Saya ni tak reti nak bicara pasal lain. Saya tak reti nak bicara pasal tak tahulah. Boleh jadi influencer politik je. Influencer lain tak boleh nak jadi weh. Sepatutnya dulu minatlah tengok orang yang suka review dress, OOTD apa semua. Saya pernah buat benda tu. Even saya pernah jadi duta satu produk pada 5 tahun yang lepas. Tetapi sangat stressful kerana selalu kena hadir program. Lepas tu tap screen dulu. Tap screen dulu korang. Share. Saya jadi duta produk tu sekejap je. 2 tahun. Maka bersuat ni ada orang tanggung. Masya Allah, saya bekerja jangan nak fitnah. Minat bola sepak. Saya peminat Liverpool. Mesti ada orang yang tak suka kalau saya cakap saya peminat Liverpool kan. Okay, tap screen. Tap screen dan share. Tap screen dan share. Saya minat Muhammad Salah. Okay. Tu saya tengok undilah pah. Mana benda apa tu? Mana mene. You never walk alone. Yes. Umi dia orang Manchester City. Reject lah. Ada orang sibuk tanya kemarin lah. Contohnya khususnya kan. Sebab semalam saya tak ada mood nak layan. Tapi hari ni saya ceria sikit lah. Mood saya ada. Dia kata, jangan pakai filter. Saya saja je nak serikan kulit saya kan. Okay, macam ni Sekarang memang saya pakai filter. Sekarang tak ada filter. Okay, sekarang ada filter. Sekarang tak ada filter. Bukan. Sekarang tak ada filter. Jadi dia tak adalah muka aku akan jadi ni. Tak ada filter Dia tengok dia akan keluar bibir kalau kita pakai filter. Dia sibuk sangat kalau muka aku. Kenapa pakai filter? Tak adalah. Saya nak suruh lawa sikit. Sebab tak lawa kan. Ni tak pakai filter. Contoh. Dia tak adalah jadi muka orang lain. Dia still muka saya juga. Walaupun saya tak pakai. Sekarang ni saya tak pakai. Contoh. Tak pakai kan? Tak keluar apa-apa kan? Nampak tak? Kalau pakai filter, aku menjawab lah. Senang. Kan? Nampak dengki sangat. Okay. Kalau pakai filter, macam ni lah. Okay. Filter apa yang lawa? Baik aku ubah terus jadi macam ni. Kan? Macam siapa ni? Siapa ni tu? Alah, lupa pula. Penyanyi tu. Siapa tah? Kan? Jadi lawa terus. Ini macam ni bukan tu, tahu dia lebih pada lighting saja. Macam ni lighting lah, bagi blush sikit. Kalau tak pakai filter macam ni. Sementara kita tunggu korang tap screen lah. Kan? Kita cakap pasal filter kejap. Kalau tak pakai filter macam ni lah. Yelah, saya tahulah kan. Tak elok kan. Tak blushing. Terlalu apa? Terlalu jujur macam ni. Jadi untuk sedapkan mata korang memandang kan. Macam sekarang ni for example, okay, macam sekarang ni tengok tak ada keluar bibir kan. Jadi tak ada filter kan. Jadi tak elok sangat lah. Okay, kita pakai filter. Okay. Kalau macam nak city sikit, kita pakai macam ni. Baru city sikit. Okay lah. Itu sajalah saya nak menghiburkan korang sebenarnya. Okay, jom let's get to the business. Lain slow lah sikit hari ni. Kan?
Agak-agak berapa negeri PH ambil PRN ni. Kita kena, so far, I have a skincare routine yang sekarang ni saya boleh makan belacan, saya boleh makan, dulu saya jerawat teruk. Sekarang ni, even saya tak pakai, ni, macam ni, saya tak pakai bedak pun, tak apa. Tengok, tak ada stain. Nampak? Saya tak pakai bedak pun tak apa. Ini tadi saya pakai blusher. Kan? Saya tak boleh. Kalau kulit saya pegang kuat sikit je, dia akan merah. Ini natural tahu. I tak pakai bedak tahu. Bagi I bedak lah sekarang. Alright. Try buang filter tu. Tadi aku dah buang dah. Kau tengok tak aku buang filter. Okay. Aduh, letih lah. Sekarang dah. Okay, jap. Ni filter kan? Nampak? Ada bibir. Kan? Filter. Okay. Sekarang aku buang filter. Kau puas hati? Puas hati? Kan? Okay lah, kita pakai filter lah, cantik sikit. Skincare apa yang ni? Nanti saya promote. Memang muka saya memang tak payah pakai bedak dah sekarang. Memang naturally fair skin. Saya pakai tu. So, okay, jom. Let's get back to politik. Berapa ratus lah? Wow, 600 lebih dah mata memandang. Kita dah 7 minit bersiaran. Okay. Kesianlah. Hati yang hitam, dia akan nampak dan dia akan rasa dengki dengan orang lain. Sebab Melayu ni, kita tak boleh nak lari daripada mereka yang busuk hati terhadap kita. Walau apa pun sekalipun. Sekarang ni kita di sini bukan untuk tayang wajah ke, tayang apa ke, kita nak cakap pasal politik. Betul tak? Sanusi ajak MCA bergabung. Ya ke? Itulah. Saya tak boleh. Kapit picit memang merah. Tekan-tekan memang merah lah. Okay, baik. Nak start daripada mana? Saya tengok hari ni ada beberapa orang yang forwardkan kepada saya berkenaan dengan tabung Milo oleh PAS ni. PAS ni dia dekat Facebook. Dia memang dah buka satu tabung lah. Korang tekan aja link tu. Lepas tu korang boleh terus direct menabung. Dia biasanya RM30. RM30 untuk satu orang tadi dia tulis dekat situ. Jadi itulah saya nampak mereka ni saya tak tahulah sebab saya dengar cerita juga anak-anak Kelantan dan Terengganu yang belajar di universiti-universiti PTA, mereka akan diberi macam tiket bas dan sebagainya lah. Adakah itu bukan rasuah? Sebab saya tak pasti lah. Saya kena tanya orang yang lebih arif lagi. Nanti kita tengok. Okay, berkenaan dengan Felda ni, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan Felda. Lembaga, korang dengar sendiri tahun yang saya akan sebutkan ni, dan korang fikir sendiri siapa yang jadi pengurusi Felda masa tu dan siapa yang jadi Perdana Menteri masa tu. Okay? Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956 Akta 474 untuk pembangunan tanah dan penempatan semula di bawah GSA Group Settlement Area lah, Akta 530. Dengan objektif pembasmian. Korang dapat dengar saya dengan jelas tak? Atau saya kena pergi ambil mic? Do you need me to use mic? Atau tak payah? Tak perlu mic. Okay, saya takut nanti kalau ada orang naik, dia akan tenggelamkan suara saya. Kan? Tak apalah, kalau tak nak guna mic tak apa. Nanti saya akan guna nanti. Okay, jadi antara fungsi Felda adalah apa? Adalah untuk melaksanakan projek-projek pembangunan tanah, aktiviti pertanian, perindustrian, komersial dan sosial ekonomi. Felda juga adalah deposit politik yang penting di mana sebanyak 54 kerusi parlimen merangkumi kawasan Felda.
Dan kita tahu sejak dulu hingga sekarang, mana-mana kerajaan berusaha memastikan kerusi parlimen ini terjaga tanpa mengira kos. Tapi sampai bila agaknya kerajaan kita ni harus menunggang hutang yang besar untuk menyelamatkan Felda disebabkan oleh kegagalan pengurusan. Korang bayangkan apabila FGV Holding Berhad disenaraikan pada 2012 adalah tawaran awam ketiga terbesar dunia selepas Facebook. Sekarang ni Meta. Meta dan terbesar di Asia lah. Ketika penyelesaian itu, Felda mendapat RM 5.5 bilion. Manakala FGV meraih 4.5 bilion, satu jumlah yang sangat besar lah. Apa yang berlaku? Thank you MFD 82. Apa yang berlaku dengan hasil 5.5 bilion yang diperoleh oleh Felda setelah penyenaraian FGV, agensi kerajaan tu berterusan mencatatkan kerugian. Menjelang akhir Disember 2017, hutang Felda kepada institusi kewangan saja berjumlah 12.1 bilion. Sukar membayangkan bagaimana sebuah agensi kerajaan yang menanggung hutang sebanyak 12 bilion daripada institusi kewangan. Bayangkan, selepas penyenaraian FGV antara 2013 hingga 2017, Felda ni dia berterusan mencatat kerugian. Dan menjelang 2017 jumlah tunai Felda merundum kepada 400 juta berbanding 3.9 bilion pada 2011. Pada 2017 saja, agensi yang dikuasai oleh kerajaan itu mencatatkan kerugian 4.9 bilion pada 2017 saja dia rugi. Salah satu sebab kerugian itu adalah susut nilai pelaburan dalam PT Eagle High Tbk sebanyak 1.5 bilion. Di mana logiknya? Apabila Felda membeli 37% kepentingan dalam Eagle High pada harga 505 juta Amerika dolar, AS dolar, pada harga 95.8% lebih tinggi berbanding saham yang diniagakan ketika tu. Tak ada siapa yang punya akal perniagaan yang sihat akan beli saham sesuatu syarikat pada harga 90% lebih tinggi berbanding harga yang sedang diniagakan di bursa. Bayangkan. Kan? Jadi, untuk menyelamatkan Felda yang tenat, kerajaan pada 2019 bersetuju memperuntukkan 6.23 bilion masa tu. Masa tu kerajaan PH 2019. Dia bersetuju memperuntukkan 6.23 bilion dalam bentuk geran, pinjaman dan jaminan kerajaan. Kerajaan masa tu menjangkakan wang 6.3 bilion tu sudah cukup untuk memastikan Felda ni terus hidup dan membantu peneroka. Tapi itu tidak berlaku, guys. Pada tahun 2020, Kabinet masa tu meluluskan penerbitan sukuk bernilai 9.9 bilion oleh Felda yang dijamin kerajaan pada 2020. 2 tahun yang lepas, sekali lagi Felda melaksanakan langkah korporat untuk mengambil alih keseluruhan saham FGV. Daripada pegangan saham kira-kira 31% dalam FGV, Felda telah membeli 50% lagi saham pada harga RM3.30 sesaham. Apa yang mendukacitakan di sini? Felda hanya dapat 81% daripada keseluruhan saham, iaitu kurang daripada 90% yang diperlukan untuk ambil FGV. Patutnya dia perlukan 90% lah kalau dia nak ambil alih FGV ni. Tapi dia hanya mendapat 81% sahaja. Jika mengambil kira harga tawaran RM30 dan pembelian 1.8 bilion saham, Felda telah membelanjakan 2.34 bilion wang yang diberikan kerajaan untuk inisiatif yang sia-sia. Bantuan yang terbaru
membabitkan pengurangan prinsipal hutang Felda bersama institusi kewangan sebanyak 7.9 bilion, guys. Bayangkan, langkah terbaru itu membolehkan pemansuhan 80% hutang peneroka berjumlah 8.3 bilion yang dilaksanakan pada tahun 2021 ni. Kalau kita ambil kira semua bantuan ni, Felda saja telah menerima bantuan pelbagai bentuk berjumlah lebih kurang 24 bilion. Itu tak termasuk 5.7 bilion yang lesap semasa penyelesaian FGB pada tahun berapa tadi yang saya sebut. Penyelesaian FGV pada tahun 2013 hingga 2017. Penyenaraian. Ya Allah, susah betul nak sebut. Ini adalah agensi kerajaan sepatutnya mempertahankan 112,635 peneroka di 317 tanah rancangan, tetapi membazirkan hampir 30 bilion ringgit dalam 11 tahun. Kau bayangkan 30 bilion tu boleh buat apa? Kalau bagi 1 juta dekat rakyat pun, setiap rakyat yang kita ada berapa juta rakyat Malaysia? Kan tak habis 30 bilion aku rasa. Malam tak live ke? Malam live lah. Apa malam tak live pula? Malam live lah. Jadi kita sebenarnya memerlukan pengurusan yang cekap lah daripada pihak Felda ni. Sudah-sudahlah membuat kerugian kan. Lepas tu kerajaan yang terpaksa tanggung, hapuskan hutang. Kan dia buat kahwin yang ni. Siapa yang buat kahwin? Allahu Akbar. Korang ni tak habis bagi kahwin lah. Okey. Berkenaan dengan PAS. Tadi saya ada sebut berkenaan dengan Tim Milo, betul. Dan di Facebook sekarang ni banyak betul iklan-iklan yang berbayar ni yang nak mengutip, kononnya nak pertahankan kan. PAS ambil duit daripada orang Islam yang miskin, lebay tak bising. Berapa banyak duit orang miskin yang lebay dah kutip sebenarnya. Orang yang dia kutip duit tu, lebay-lebay kutip duit tu, dia bukan orang senang sangat. Sebab saya sendiri yang selalu pergi ke ceramah-ceramah PAS ni, dia cakap apa? Tak payah letak yang warna hijau, letaklah yang warna merah. Kan, letaklah warna biru. Kita kan berjuang apa? Warna biru, bukan, dia kata warna purple, warna apalah, biru yang besar tu RM50. Bukan biru yang kecil tu. Yang RM1 tu, tak nak yang tu. Macam tu lah lebih kurang. Okey, tabung Tim Milo, tabung derma jihad konon, siapa yang isi? Bukankah orang PAS yang miskin, yang kadang-kadang kita tengok motor pun tak ada signal, seat motor pun koyak rabak, yang kerja nelayan, yang kerja menoreh, yang berniaga kecil, penyokong PAS yang susah inilah penyumbang untuk Tim Milo derma jihad PAS. PAS tak ingat? PAS dah lupa ke? Pengisi supik, orang Terengganu panggil supik, orang Kelantan dia panggil orang Kelantan panggil plastik. Kita panggil plastik juga, tapi supik juga deh. Sama ya. Jadi derma PAS adalah orang Islam yang kurang, patutnya dia orang ni dibela oleh lebay-lebay. PAS ambil daripada orang yang patut dibela untuk kepentingan politik, kepartian, konon-konon berjuang untuk Islam. PAS perasan tak benda ni? Tiba-tiba apabila Perdana Menteri hari itu minta dengan Tan Sri Said Mohtar, jutawan, untuk menyumbang kepada petani miskin, apa PAS kata? PAS kutuk, PAS marah, PAS persoalkan. Bayangkan, dia ambil orang duit miskin untuk isi tabung parti dia tak bising. Tapi Perdana Menteri ambil daripada keuntungan yang bilioner ni, dia marah. Macam tu pula. Jadi adakah PAS ni pembela orang miskin ataupun pembela tycoon? Jadi kesian walaupun puluhan ribu pernah dikerah untuk berhimpun untuk RUU 355.
tinggalkan keluarga, rumah tangga, bergolak gadai semata-mata nak hadir untuk himpunan RUU di Padang Mabuk hari tu. Sanggup tidur di kaki lima. Siap dema Temilo lagi. Punyalah semangat yang kononnya nak pertahankan Islam, nak berjihad. Ini semua lebay PAS punya pukulan. Korang tahu tak? Alih-alih bila lebay dah berkuasa 33 bulan hari tu, terbalik pula ceritanya semuanya. Bermacam alasan yang diberikan. Tak dapat RUU dibentangkan lah, tak sempat lah, apalah, siapa tanya pasal RUU, itu soalan apa dia tanya? Dia kata, soalan syaitan, bisikan iblis, apa tak aku lupa dah. Jadi, lebay-lebay, baik korang jual lah air jampi kelentong korang tu. Tak ada menanggung dosa banyak sangat kan. Lepas tu duduk momok yang konon seolah jual agama. Kan? Okey. Jadi Sanusi pernah kata apa? PAS ni tak ada duit. Jadi tak beri duit pada pengundi. Dia kata tak ada duit, tak pernah amal politik wang, sogokkan rasuah kepada pengundi katanya. Tak ada duit, tak pernah dapat duit daripada UMNO. Kan? Tapi Nik Zawawi pernah berkata apa? Masa akaun bersatu disita, Nik Zawawi kata apa? No problem. Bersatu, akaun kena beku. PAS boleh bantu, PAS banyak duit. Nik Zawawi yang kata begitu. Betul tak? Ada banyak duit, mahu beri untuk bersatu. Tapi Mahat Tafiz yang uzur di Kelantan, di Terengganu, dibiar harap dana daripada Kerajaan Persekutuan. Ada banyak duit, mahu beri kepada bersatu. Waktu ceramah tetap kumpul duit daripada Tin Milo. Kan? Bila rakyat susah, salahkan kerajaan yang 7 bulan ni. Kan? Katanya. Lebuh raya gagal, tak ada duit. Suruh Kerajaan Persekutuan tolong masukkan hutang, tolong bayar hutang dia 60 juta. Kan? Tiba-tiba kalau bersatu tak ada duit, kami banyak duit. Jadi berani umum ada banyak duit nanti tu kan. Nanti bila disiasat SPRM, mulalah kata pendakwaan politik terpilih, politik dendam lah, apalah, betul tak? Kan? Jadi, ialah tak tahulah siapa yang berbohong. Sama ada Sanusi ke Zawawi ke yang berbohong. Kan? Faham-faham sendirilah, suka hati dia lah nak cakap apa. Okey, dan saya banyak dengar ucapan daripada pemimpin PAS lah. Topik yang biasanya mereka libatkan adalah penggunaan agama. Menyatakan bahawa Tuhan dan malaikat bersama dengan mereka. Oleh itu, dia menggesa orang supaya mengundi dia. Kan? Mereka juga terlibat dalam ucapan hate, kebencian, mencemarkan reputasi pihak lawan dan sebagainya. Dalam ucapan tersebut, mereka mendakwa akan membawa kemajuan dengan menarik pelaburan berbilion dan pelabur asing untuk industri teknologi. Kan? Walau bagaimanapun, mereka gagal memberikan sebarang butiran mengenai bagaimana, siapa, bila, di mana atau apa-apa sajalah berkaitan dengan apa yang dia gebang tu. Apa yang ataupun statistik untuk ditunjukkan. Okey. Apa yang saya berpendapat lah. Pemimpin-pemimpin PAS ni dia tak lebih kepada hanya pandai mengumpul sumbangan menggunakan Temilo lah. Mereka kekurangan keupayaan, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang penting. Seseorang yang dapat melihat situasi yang di Kelantan sudah menjadi contoh yang cukup baik. Jika anda ni suka minum air karat, maka undilah mereka. Jika anda ingin masa depan yang lebih baik untuk diri anda, untuk anak-anak anda, cucu cicit anda, maka anda haruslah mengundi Kerajaan Perpaduan kerana tengok sendiri model-model negeri Kerajaan Perpaduan macam Selangor, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan. Okey. Baik. Even Menteri Undang-Undang
Datuk Azilina sendiri pun ada mengatakan bahawa tiada undang-undang benarkan sumbangan kepada parti politik. Jadi dari situ sendiri pun dan SPRC pun telah tegaskan bahawa segala wang yang diberikan semasa berkempen adalah rasuah. Okey. Kita nampaklah PAS ni setelah perginya Presiden PAS Allahyarham Ustaz Fadil, perginya pula Allahyarham Tuan Guru ni Aziz Nikmat, kan, keluarnya semua orang-orang kuat PAS yang selalu menarik perhatian bila mereka ni berceramah. Dia macam siapa? Macam Mat Sabu, Salahuddin Hayub, Hatta Ramli, Dr. Zulkifli. Antaranya yang selalu buat tim Milo PAS ni penuh lah kalau mereka ni hadir untuk membuat ceramah, kan. Jadi sekarang ni dia macam dah lari daripada perjuangan asal. Sekarang ni dah pandai berfitnah. Terbukti sampai 10 kali kalah saman. Kan, bagi duit-duit pada rakyat, bersumpah pula suruh undi PAS, kan. Mana tak dapat ramai undi kalau dia umpan macam tu. Patutlah Nurul Izzah yang bijak dan berwibawa tu terbukti dari kepimpinan dia pun boleh tewas dengan wakil PAS di Pematang Pauh yang bercakap pun tak tahu. Kalau nak suruh dia bercakap pasal politik, saya rasa dia tak erti sangat. Kalau dia berceramah agama, mungkin dia pandai. Mungkin itu bidang dia. Jadi kita tengok di parlimen pun, tengok dia bila diberi peluang bercakap di parlimen, dia tak berhenti nak bercakap pasal dasar. Jadi pilihan raya 6 negeri kita lihat pencapaian mereka. Bagaimana? Sebab dia orang selalu gebang, kami akan sapu. Itu adalah satu keyakinan yang kita kata membabi buta lah. Dan saya nak sampaikan di sini, Selangor 988 sekolah terima bantuan 26.5 juta. Ini adalah tertinggi dalam tempoh 14 tahun negeri Selangor telah memperuntukkan untuk sekolah-sekolah ini. Jadi kita nak yang bagaimana lagi? Kita nak kerajaan yang cakna, yang faham denyut nadi rakyat ini, kan? Okey, Mahyadin sendiri cakap sekarang ni parti dia miskin. Tak tahulah dia yang kata, kan. Saya rasa macam susah nak percaya. Lagipun bila dah tak dapat nak memerintah, kalau dia Perdana Menteri, entah berapa banyak lagi lah, kan, yang akan disakau. Silap tak tahulah, aku tak nak cakap. Okey, Mahyadin kata apa? Dah jadi kewajipan Azmin untuk beri Selangor balik kepada Perikatan Nasional. Nak bagi macam mana? Dia bertanding peringkat parlimen pun kalah Azmin ni. Nak harapkan Azmin macam mana? Masa jadi menteri dulu, bukan apa ada hasil yang dia buat pun. Paling top cerita dia masa jadi menteri adalah jadi janitor di Masjidil Haram, sapu lantai. Itu je lah inisiatif bantu rakyat, langsung tak ada. Nak kata tarik pelabur, tak nampak pun pelabur mana yang masuk daripada hasil kerja dia. Betul tak? Jadi yang personal tu aku tak nak sentuh. PHBN nak rampas kubu kuat Kelantan sebab dengan apa? Dengan agenda untuk membangunkan Kelantan yang umum tahu ramai rakyatnya masih lagi tak mendapat keperluan asas. Masih lagi ketinggalan daripada sudut pembangunan seperti infrastruktur. Yang PN dapat pula nak rampas Selangor ni, anda rasa sebab apa? Selangor tu maju banyak benda berbanding dengan negeri-negeri PAS ni. Kan? Negeri jajahan sendiri pun tak terjaga. Ni pula kau nak negeri yang dah ada macam-macam. Lepas tu korang bangga sangat negeri korang ada Ion Mall. Selangor tu berapa biji Ion Mall kau rasa ada? Aku tak sempat nak kira lagi so far, kan. Tapi hari tu sekali masa saya pergi ke Shah Alam, saya jarang pergi Shah Alam sebab Shah Alam ni jauh sikit. Biasa saya kalau selalu pergi Bangi je, memang saya suka main area tu aja, kan. Dan first time saya masuk ke Ion Mall, sebenarnya saya tak pernah pergi membeli belah dekat Ion Mall, tapi
saya suka dia punya layout tu lah. Dia banyak food stall, apa semua, banyak makanan dekat situ. Okay. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, kita petani santai je lah kan. Mungkin logik sikit lah. Beri satu alasan yang logik. Kenapa Raya Selangor kena tukar? Itu saja. Untuk apa kau nak Selangor? Lainlah Kelantan tu lebih maju daripada Selangor, ataupun sama maju dengan Selangor kan. Baru boleh kita compare. Kalau macam katalah kau dah perintah Johor, lepas tu tiba-tiba kau nak ambil Selangor yang berdaya saingnya sama, make sense kan? Okay, baik. Lepas tu kalau kita lihat siapa yang kata PAS atau PBBM ni mampu perintah negeri dan negara? 33 bulan kita nampak. Mereka rampas kuasa melalui apa? Tebuk atap, bukan melalui mandat rakyat. Apa kesudahannya? Lihat balik apa kesudahannya. Dia sibuk bergaduh PN dengan BN ni, membiarkan semuanya melarat-larat, sampai terabai, sibuk berpolitik. Dah jadi kerajaan pun sibuk berpolitik sesama mereka. Hentam-menghentam, tuding-menuding, naik PMX, ketua kerajaan. Elok je PHBN buat yang terbaik untuk rakyat semua tanpa pilih kasih di peringkat negeri dan juga pusat. Berikan sokongan yang padu, jitu, kepada PMX. Kita tengok BN sekalipun. Kita tengoklah bagaimana Loh Mahadam yang selalu dulu macam mana. Sekarang ni dia dah angkat PMX ini. Maknanya kita orang ni bersatu padu. Kita tak akan serang sama sendiri sebab kita sama-sama dalam kerajaan. Betul, ada benda yang kita tak setuju juga. Tetapi untuk kita menjaminkan kestabilan negara kita, kita terpaksa akur dengan apa yang telah terjadi. Kan? Beri sokongan. Kedah, Kelantan, Terengganu, Penang, Selangor dan Negeri Sembilan, Ogos nanti, saya rasa adalah pilihan terbaik untuk anda undi PHBS supaya kebajikan anda ni semua terjamin dan taraf hidup masing-masing meningkat. Kesilapan anda mengundi menangkan calon-calon PN pada PRU 15 dulu, sekarang ni kita nampak mula makan diri. Kenapa saya kata begitu? Bila MP-MP yang dipilih sekadar pandai buat apa? Sekarang ni cuba tunjukkan saya satu MP yang telah perform, yang telah mengubah kawasan anda. Boleh naik kotak dan tunjukkan saya apa performance MP-MP belah PAS ini, belah PPBM ini, apa achievement mereka setakat 7 bulan ni. Takkan tak ada. Takkan sibuk nak berpolitik saja. Tak, saya tanya. Yang korang persoalkan kerajaan buat apa, kita boleh listkan 100 list untuk bagi tahu korang apa yang kerajaan telah buat. Apa yang kerja menteri. Jadi saya nak tanya pula, MP-MP yang telah dilantik oleh anda, sebab anda yang melantik mereka. Jadi saya nak tanya, apa yang mereka telah buat untuk kawasan-kawasan mereka ini? Takkan tak buat apa-apa. Takkan sekadar cakap aja. Okey. Contohlah, saya bagi contoh. Halimah, Dr. Halimah Kapar tu. Kan? Dia salahkan Menur Rahmah sebagai penyebab kanser dan autism. Selama ni orang yang dapat kanser tu, adakah kerana Menur Rahmah? Saya nak tanya. Jadi sebenarnya di sini Mahyudin failure also because of what? Because of surrounded by stupid people. Mana taknya dengan Wan Ahmad Faizalnya, Azmin Alinya, Pejanya, Hadiah Wang lagi, kan? Ketua Walak Untit. Ni, yang seorang lagi yang menyorok dekat Manchester tu. Raja Petra tu. Yang ayat paling menusuk adalah you pay peanuts, you get monkey. Maknanya you kena bayar dia mahal lah. Tapi sebab tu dia rela menyorok kat negeri orang. Tak? Okey. Kenapa tak ada orang nak naik? Aku dah start penat dah cakap seorang-seorang. Okey, Tuan Ibrahim Tuan Aman kata apa?
Mustahil Tuan Ibrahim, Tuan Man kata tak mustahil kerajaan jatuh jika mereka menang besar dalam PRN 6 negeri nanti. Mungkinkah rancangan mereka nak jadikan PRN ini sebagai kayu pengukur tahap sokongan rakyat terhadap parti mereka? Adakah begitu? Jadi sekiranya sokongan rakyat kuat, mungkin ada MP UMNO BN yang akan menyeberang ke PN kerana yakin boleh menang jika PRK diadakan. Kan? Kalau begitu, aku semakin yakinlah yang mereka ni memang akan didapati bersalah dalam kes jana bawah meja tu. Kalau tak, takkanlah dia sanggup kehilangan kerusi semata-mata untuk jatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin banyak lagi yang belum dibongkarkan. Yang mereka ni takut sangat kalau dibongkarkan, hancurlah. Mungkin jeriji besi jawabnya kan. Mungkin akan ke Sungai Buloh ataupun Kajang. Betul tak? Jadi pendapat saya, jika PN jadi kerajaan, beberapa inisiatif yang dipenangkan oleh kerajaan Madani seperti IPR terpaksa dinafikan. Dan banyak lagi skim-skim yang telah dikenalkan oleh kerajaan kita. Tarif elektrik contohnya, tentu akan naik untuk semua lapisan masyarakat seperti yang mereka rencanakan sebelum ni. Dan OPR pun saya rasa dalam masa 7 bulan ni, di saat ekonomi recession 2023 ni, saya rasa tentu lebih daripada 2 kali dah. Kan? Terpulang pada korang lah apa yang korang mahu sekarang. Seramai 1,000 orang yang memandang ni. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, yang berusaha perbaiki ekonomi serta taraf hidup rakyat, adakah korang memilih kerajaan betul-betul prihatin terhadap rakyat ataupun buat-buat prihatin macam Penyakau Nasional pada 33 bulan yang lepas? Kalau dia betul-betul prihatin, dia takkan sakau dalam dia memberi, dia dalam memberi tu dia takkan menyakau at the same time lah. Senang macam tu lah. Okey, kejap. Siapa nak naik ni? Saya nak war-warkan sesuatu dulu. Kejap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap. Saya tengah cari ni. Mana tu? Tak jumpa pula. Kejap. Okey, silakan dululah bang. Okey. Dia orang Tak dengar setakat suara. ni, orang-orang Felda dapat bantuan daripada kerajaan yang ada sekarang. Banyak bantuan yang benda-benda yang bagus. Bantuan yang datang kepada orang Felda. Orang Felda boleh dapat jana pendapatan tambahan. Dan juga dari segi penstrukturan hutang yang mana yang masih lagi ada hutang tanah tu. Penstrukturan hutang tanah dengan hasil yang kurang, dia orang dapat ada lebih disposable income, lebih duit untuk dibelanjakan untuk kegunaan keluarga mereka. Dan IPR sendiri, itu satu insentif yang cukup bagus bagi peniaga-peniaga kecil, yang mana IPR ni dia bagi vending machine, dia punya pendapatan meningkat 4 kali ataupun 5 kali lebih daripada mereka berniaga di warung. Yang mana orang yang berniaga di warung ni belum tentu orang tu nak datang beli katakan yang nasi lemak. Nasi lemak saja, dia takkan datang beli nasi lemak saja, dia datang beli nasi lemak dengan air. Jadi satu. Tapi kalau yang dekat vending machine, nak beli nasi lemak lah. Kalau nak minum air, belilah air pula. Tapi kalau tak beli air pun tak apa. Tapi kalau kat kedai, dia beli nasi lemak, dia mesti nak minum air juga kat situ. Jadi banyak insentif-insentif baru ni yang membantu rakyat. Tapi kalau PN PAS nak ambil alih ni, akibat dia nanti segala inisiatif ni akan terhenti setakat tu. Tak ada tambah pun.
Kesianlah orang-orang kampung. Dan kesian orang yang miskin bandar. Dan Ya. bantuan bagi masjid-masjid, institut-institut tahfiz. Sebelum ni tak pernah ada pun bantuan tu ni. Semua pakai dana sendiri. Zaman dia orang, yuran daripada 100 bulan naik sampai 300 lebih. Sebab madrasah terpaksa tanggung perbelanjaan anak-anak yang ada di madrasah ni. Yang jadi beban ibu bapa lah. Dan kita tak ada, dan banyak yang berhenti separuh jalan. Pengajian pasal apa? Dia kata lagi baik masuk sekolah kebangsaan, sekolah kerajaan. Bayar tak banyak. Jadi benda-benda macam ni yang merugikan kerajaan, merugikan rakyat Malaysia sendiri. Kita boleh dapat sekarang ni setiap masjid ada anak-anak karya yang hafiz Quran, yang alim, habis pengajian alim 8 tahun, 10 tahun. Tapi di zaman diorang yang 33 bulan tu, ibu bapa banyak yang nak kata terkayu lah. Terkayu. Akibat daripada masalah tu. Akibat daripada perbelanjaan yang melampau. Okey, baik. Terima kasih Pakcik. Okey, silakan Cik Ju ada apa? Maaf, saya nak masuk sikit Dia macam mana ni saya nak tanya. OPR dah yang PMF mentau ni dah 3 kali naik tau APR. Bulan berapa naik? Dengar tak? Bulan berapa naik 3 kali tu? Ya, bulan lepas naik lagi. Bulan ni yang rumah bayar rumah. Tengok-tengok naik lagi. Naik dalam 60 lebih lah saya punya rumah. Bulan berapa bang? 3 kali tu bulan berapa bang? Jangan kata 3 kali, tapi memang dah 3 kali lah. Saya tak ingat bulan berapa. Tapi Maknanya yang bulan okey, lepas baik. pun naik. Saya nak faham, saya nak bagi faham. OPR bising. Okey. OPR masa Okey. PMX jadi Perdana Menteri tu sudah 3 kali naik. Saya ingat setara saya yang saya tahu Taiman Yudin itu sekali naik je. Tak salah saya lah, maaf saya cakap tak salah saya lah Sebab saya ni rumah saya bagi tahu semalam tengok bayar duit rumah dia after that week. Lepas tu kira saya rumah cakap OPR naik lagi. Ya ke? Dah jadi Abang, 2,600 bulan. Lain kali, okey. Saya nak bagi tahu satu perkara lah dekat abang zaman PN naik 4 kali. Sekarang ni kerajaan perpaduan naik sekali saja pada bulan 6. Dengar tak Cik Jo? Oh, ya, saya dengar. Mungkin bank curi duit saya lah tu kot. Nak tuduh bank pula dah. Nak tuduh Sebab bank dulu pula dah. sebulan tak dengar. Boleh saya terangkan sikit pasal OPR ni? Tak apa pakcik, tak apa. Kita dengar je. Okey. Dulu saya punya rumah sebulan bau 2,100 lebih lah. Sekarang dia naik lagi 2,200 lebih. Lepas tu naik lagi 2,000 dalam 2,300 Ni lebih. loan nak abang buat ni berapa ratus ribu rumah ni? Rumah. Kalau nak sembang jadi orang cakap sembang lebak pula. Tak nak juga kita pun. Sebab saya tahu, saya pun bayar rumah. Thank you Kijat Terana. Saya bayar rumah, saya nak tahu berapa puluh tahun buat loan, berapa persen dan berapa bulanan. Saya Dari buat situ loan kita boleh tahu. 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun lepas tu? 30 tahun. Harga rumah berapa? Harga rumah dekat 600 jugalah. Asal gelak? Tak ada apalah. Tak logik. Okey. Dia kalau logik, benda aku yang kira. dibuat-buat Awak ni kira memang tak logik lah. Ah, Nampak la nak ilaha nipu. illallah Betul. Nampak nak wa nipu. akbar.